Seterusnya saya ingin menjumpai Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Baharom Tampin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan Tuan Timbalan menjawab. 3 minit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Banyak pertanyaan dalam satu soalan ni. Jadi jawapannya mungkin panjang sikit. Tuan Yang Dipertua, dalam industri penternakan, terutamanya industri daging, Kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina telah menyediakan 2 plan strategi utama, iaitu Plan Strategi Pembangunan Industri Daging Negara yang menggariskan 12 hala tuju strategi dan Plan Pembangunan Industri Tenusu Negara yang menggariskan 8 hala tuju strategi. Penglibatan belia adalah sangat-sangat digalakkan untuk menyertai program-program ini. Di antara program-program yang dilaksanakan di bawah 2 plan strategi ini ialah yang pertamanya program pembangunan industri ruminan yang diperkenalkan pada tahun 2019 menggunakan kaedah pelaksanaan Grant Pemadanan 70-30 di mana kerajaan pada awalnya menanggung 90% kos belian ternakan dan 10% lagi ditanggung oleh penternak. Seterusnya, penternak dikehendaki membayar balik kos 20% kepada kerajaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) ternakan menjadikan tanggungan kepada penternak sebanyak 30%. Sehingga kini terdapat 10 peserta proper terdiri daripada golongan belia. Keduanya, projek Taman Kekal Pengeluaran Ruminan (TKPR) yang menggalakkan penglibatan pelaburan swasta dalam penternakan dengan menyediakan infrastruktur yang memberi fokus kepada pengusaha komersial dan semi-komersial termasuk golongan belia. Yang ketiganya ialah projek Rintis Tenusu. Projek ini mula dilaksanakan pada tahun 2017 melalui insentif Geran Pemadanan 70-30 untuk peternak skala kecil termasuk golongan belia, iaitu pembiayaan sebanyak 70% daripada kerajaan manakala 30% adalah daripada penternak. Manakala usahawan berskala besar pula 30-70, iaitu pembiayaan sebanyak 30% daripada kerajaan manakala 70% adalah daripada usahawan. Sehingga kini seramai 41 penyertaan daripada golongan belia telah ditawarkan untuk program ini. Tuan Yang Dipertua, manakala khusus untuk menggalakkan anak-anak muda, program agropronia muda telah diperkenalkan yang merangkumi sektor ternakan di samping sektor tanaman, perikanan dan industri makanan. Skop ternakan adalah terbuka kepada hampir semua jenis projek ternakan, baik ternakan ruminan seperti lembu, kambing dan bukan ruminan seperti ayam kampung, itik dan lain-lain unggas, selain perkhidmatan sokongan dan input pertanian. Secara keseluruhannya bagi sektor penternakan, seramai 1,259 orang agropronia muda seluruh negara telah menerima kelulusan Grant Agropronia Muda dari 1 Januari 2016 hingga 15 November 2020 yang berjumlah RM26.3 juta. Selain itu, program Grant Pemadanan Change Upgrade Products dan program Grant Pemadanan High Impact Products yang diperkenalkan pada tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran usahawan industri makanan termasuk produk berasaskan daging yang juga boleh dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan muda. Terima kasih. Terima kasih. Sila soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri dan terima kasih atas jawapannya agak lengkap. Dan saya yakin dan percaya sekiranya belia diberi ruang secukupnya, mereka akan boleh menjana pendapatan sendiri, mengurangkan isu pengangguran, meningkatkan pengeluaran daging, mengurangkan kebergantungan kita kepada pengimport daging daripada luar negara, serta menjana ataupun membangunkan padang rumput yang terbiar dan boleh digunakan pakai oleh para belia. Persoalannya, apakah kementerian telah berupaya mengurangkan import dan meningkatkan pengeluaran daging negara? Apakah insentif kementerian dalam memastikan golongan belia terlibat dalam bidang ternakan? Berapa banyak peruntukan yang telah dan akan diberikan kepada golongan belia?
apakah kementerian mempunyai data lengkap keterlibatan beliau dalam industri ternakan? Dan apakah kementerian berhasrat untuk membentuk usahawan ternakan daging berskala besar di kalangan beliau dan bagaimana ianya hendak dilakukan? Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Sila Yang Malam Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ada 7 soalan tadi. Banyak sungguh soalannya. Cuma saya mempunyai keyakinan yang sama dengan Yang Berhormat daripada Tampin bahawa beliau insya-Allah mampu untuk keluar sebagai usahawan-usahawan yang berjaya dengan program-program yang telah disusun, diatur dan diadakan oleh kerajaan ini bagi mereka yang istiqamah ataupun mereka yang bersungguh-sungguh dengan bimbingan kerajaan ini, kita yakin akan mampu untuk lahir sebagai usahawan yang berjaya. Berkenaan dengan dari segi SSL dan import daging dan sebagainya, mengikut rekod yang ada sehingga 2019 menunjukkan trend turun naik, namun agak stabil di mana kadar sara diri sehingga 2019 ialah 21.72% dengan pengeluarannya 44,2020 metrik tan pada tahun tersebut. In terms of dari segi insentif kerajaan pula banyak yang saya telah sebut dalam jawapan saya yang jawapan asal tadi, dan kementerian memang mempunyai data yang lengkap untuk seperti mana yang dipohon oleh Yang Berhormat daripada Tampin, dan insya-Allah kalau perlu makna pendetailan itu saya boleh berikan secara bertulis. Manakala dari segi statistik beliau yang terlibat dalam ternakan ruminan seperti mana yang saya sebut tadi, dari segi program proper 10 peserta daripada 12 peserta ini terdiri daripada anak-anak muda, manakala dari segi rintis tenusu, program rintis tenusu itu tadi 41 peserta daripada 100 peserta adalah terdiri daripada belia, manakala dalam program Agropremuda itu sudah terdapat 64 peserta yang telah diluluskan dalam sektor peternakan dan perusahaan daging. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Seterusnya